Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa sebenarnya Lexus ni dan apa perbezaan dia dengan Toyota. Ada orang kata Lexus ni sebenarnya Toyota juga, tapi dia mewah sikit. Betul ke macam tu? Kenapa pula nak kena buka company lain pula kalau nak jual kereta mewah kan? Kalau macam tu, adakah Lexus ni dibuat di kilang Toyota juga? Ke dia ada kilang sendiri? Dan mungkin persoalan paling penting adalah, adakah Lexus ni sama tahan macam kereta Toyota? Okey, jom kita tengok. Sebenarnya dalam tahun 80-an dekat Jepun ni, persaingan antara pembuat kereta memang sangat sengit antara Toyota, Honda, Nissan dengan Mazda. Walaupun Toyota ni dia lebih besar dari semua company ni dari segi saiz, tapi diorang ni tetap bersaing lah untuk rebut market share. Dan yang menariknya, semua manufacturer ni dah start eksport kereta diorang ke luar negara, terutama ke US. Sebab antara banyak-banyak negara, US market lah yang paling besar kalau kita nak eksport barang. Dan kalau nak ikutkan dekat US, masa era 80-an ni memang kereta diorang enjin tu besar-besar. Kalau 5 liter, 6 liter tu kira biasa lah. Jepun pula keluarkan kereta yang enjin diorang kecil je, tapi performance lebih kurang sama je dengan kereta-kereta yang enjin besar-besar dekat US tu. Jadi bila Jepun eksport kereta masuk ke US, orang US pun ramai lah yang nak guna kereta Jepun ni sebab jimat minyak. Jadi untuk macam tak mengganggu kereta-kereta US ni, Jepun pun ambil satu langkah yang dipanggil Voluntary Export Restraint ataupun VER. Dia macam Jepun dengan sukarelanya tak eksport kereta-kereta diorang ke US supaya kereta dari US sendiri dapat survive. Tapi kita fikir pula, kenapa baik sangat kan nak protect kereta US pula? Biasanya Voluntary Export Restraint ni diorang buat sebab dapat tekanan dari negara pengimport tu sendiri. Jadi mungkin US bagi tekanan dekat Jepun untuk stop ekspor kereta murah kat sana, ataupun diorang akan ban terus import ekspor daripada Jepun. Jadi bila dah tak boleh ekspor kereta murah, baik kita buat kereta mahal untuk ekspor, betul tak? Jadi sebab tu Honda launch brand premium dia iaitu Acura untuk market US. Nissan pula buat brand premium dia yang lain iaitu Infiniti. Dan sebenarnya Mazda pun nak buat juga brand premium diorang iaitu Amati. Tapi last kali tak jadi. Dan kita ni kan, kalau tengah bersaing, tengok pula kompetitor buat macam ni, kita pun mesti nak juga buat benda tu kan. Jadi ini salah satu faktor yang mendorong Toyota ni buat satu brand premium dia sendiri yang dinamakan Lexus. Masa dia orang nak come up dengan nama Lexus ni, nama asal yang dicadangkan adalah Alexis. Tapi dia orang risau sebab Alexis tu macam nama orang dan bukannya nama kereta. Jadi dia buang A dekat depan tu dan gantikan I dengan U. Maka jadilah Lexus. Ada juga orang buat teori yang nama Lexus tu adalah singkatan kepada Luxury Exports to the US. Tapi tim asal yang buat Lexus ni kata Lexus ni tak ada apa-apa makna pun, dia just sedap didengar je. Mungkin orang US lah yang buat teori ni sebab dia ingat semua yang orang buat ada kena mengena dengan negara dia. Ke ada teori lain? Kalau korang tahu, cuba komen dekat bawah. Sebab Lexus dengan Toyota tu memang jauh betul nama dia. Lexus ni sebenarnya bermula dengan satu projek yang diberi nama Flagship One ataupun F1. Pada tahun 1983, chairman Toyota masa tu, nama dia Eiji Toyoda, dia cabar engineer dia untuk buat kereta yang terbaik di dunia untuk dia jual sebagai dia punya premium product. Dan 6 tahun lepas tu, pada tahun 1989, projek ni pun selesai. Jadi sepanjang dia orang buat projek ni selama 6 tahun tu, ada lebih 450 prototype yang dia orang dah buat. Ada beribu-ribu orang technician dan engineer yang terlibat, dan dia orang belanja lebih 1 bilion USD untuk siapkan projek ni. Bukan senang tau nak buat kereta mewah. Dan hasilnya adalah sebuah kereta yang dia orang bagi nama LS400. Dan kereta ni dari luaran tak nampak sama dengan Toyota. Jadi mungkin dia orang bina balik kereta ni dari ground up yang memang berbeza dari model Toyota yang sedia ada. Sebab tu sampai sekarang kalau kita perasan, ada model Lexus yang bentuk dia macam lebih kurang Toyota, tapi ada juga yang totally tak sama dengan Toyota. Sampaikan orang confuse, betul ke Lexus ni Toyota? In fact, memang sekarang ni cara Lexus ni beroperasi memang macam company yang berasingan dengan Toyota. Maknanya dari segi design department, engineering dan manufacturing, semua Lexus ni kontrol sendiri. Dealership pun dia tak campur dengan Toyota tau. Kalau kita masuk dalam Lexus dealership pun, memang feeling dia sangat lain daripada kita masuk Toyota punya dealership. Dan kita takkan nampak dealer Lexus jual Toyota dan dealer Toyota jual Lexus. Maknanya dari segi organisasi memang macam dua entiti yang berbeza. Cuma last kali lah di peringkat yang tertinggi, Lexus
tetap akan report pada CEO Toyota. Tapi kalau nak diikutkan, masa awal-awal dulu memang Toyota buat research yang gila-gila lah pasal gaya hidup orang US ni masa dia orang nak mula develop kereta Lexus dulu. Jadi tak salah lah kalau kata memang target market kereta Lexus ni adalah market US. In fact, saya pernah dengar orang kata Lexus ni memang brand dari US. Tapi tak, dia sebenarnya brand dari Jepun juga. Cuma nak kata betapa popularnya lah Lexus dekat US sana. Jadi dalam tahun 1985 dulu, ada satu grup researcher dari Jepun, dia datang dekat Amerika dan sewa rumah dekat California semata-mata untuk tengok orang-orang kaya dekat Amerika ni taste dia macam mana. Ini memang style orang Jepun lah. Dia akan study dulu betul-betul sebelum buat apa-apa keputusan. Dan sampai sekarang, kereta Lexus ni dah ada dekat lebih dari 70 negara. Kiranya Lexus ni adalah pengeluar kereta premium yang paling besar daripada Jepun. Sebab kereta premium lain banyak datang dari Eropah macam Mercedes, BMW, Audi. Cuma yang specialnya Lexus ni disebabkan DNA asal tu adalah dari Toyota. Jadi kereta Lexus ni dia punya reliability adalah antara yang terbaik kalau dibandingkan dengan kereta premium yang lain. Kita tak boleh lah compare Lexus dia dengan Toyota pula dari segi reliability. Sebab Lexus ni target market dia untuk orang yang lagi atas dari Toyota punya target. Jadi kalau nak compare reliability, kita kena compare Lexus ni dengan brand premium yang lain. Bila manufacturer ni claim yang kereta dia adalah kereta premium, ciri-ciri pembuatan kereta tu pun dia satu level lebih atas dari kereta biasa. Tolerance akan lebih tight. NVH atau tahap kebisingan dalam kereta pun lagi rendah, lagi senyap lah. Ride and handling pun lagi mantap. Gadget-gadget dalam tu pun lagi canggih. Dan enjin pun lebih updated lagi daripada model kereta yang biasa. Jadi bila benda canggih ni, memang kemungkinan nak rosak tu lagi tinggi dari benda yang tak canggih. Tapi kalau kereta premium ni biasanya tak banyak masalah lah. Sebab owner memang orang yang berduit. Jadi dia tak ada masalah untuk baiki kalau ada apa-apa yang rosak. Bila dah lama sikit, dia orang beli je kereta baru kan. Ini satu lagi sebab lah kenapa kita tak boleh compare directly reliability Lexus dengan Toyota. Sebab Toyota ni orang mungkin pakai sampai bila-bila. Kalau kereta premium ni orang tak pakai selama macam tu. Dan dari dulu lagi model-model Lexus pula lebih berfokus kepada keselesaan berbanding performance. Cuma baru-baru ni saja ada Lexus keluarkan kereta sport yang handling dia lebih mantap. Tapi kalau masuk dalam, ciri-ciri mewah dan selesa tu tetap ada lah. Dan kalau korang perasan, kereta Lexus ni dia macam low profile sikit. Bentuk luar tu biasa-biasa je. Dia tak menonjol sangat macam kereta Mercedes. Tapi dekat dalam dia sangat cantik dan sangat best. Kalau jalan long distance memang lagi best. In fact, kalau tengok reviewer kereta dekat Malaysia pun, Lexus ni paling jarang lah orang review sebab dia memang low profile. Dia macam kalau kita banyak duit tapi tak nak orang tahu kita banyak duit, pakai Lexus. Jadi anda sendiri pernah merasa tak naik Lexus ni? Best ke tidak? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.